Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, pada pagi ini kita teruskan sesi PDPR kita ya, untuk tajuk bab 5 ya, yaitu jirim. Oke. Jirim dalam alam. Oke, tajuk 5.1 yang akan cikgu terangkan berdasarkan slide yang kamu lihat pada screen gadget Anda ya. Oke. Jirim, apa maksud jirim? Ya, kalau kita lihat di situ. Oke, jirim boleh didefinisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Oke, coba Anda perhatikan di sekeliling Anda ya. Oke, adakah benda yang ada di sekeliling Anda tidak mempunyai jisim? Oke, jisim ini dengan kata lain berat. Oke, adakah benda yang ada di sekeliling Anda tidak memenuhi ruang? Oke, juga harap kamu boleh paham maksud memenuhi ruang itu ya. Oke, semua benda hidup termasuklah manusia, tumbuhan, dan haiwan dikelaskan sebagai jirim. Oke. Benda bukan hidup seperti air, tanah, batu, dan udara juga ialah jirim. Oke, sifat fisik jirim. Oke, sifat fisik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Oke, 5 deria manusia ya. Mata, lagi hidung, telinga, kulit. Oke, jadi sifat-sifat ini kita boleh kenal pasti ya. Kita boleh nampak dengan mata ya. Oke, kita boleh rasa dengan tangan kasar atau halus. Oke, kita boleh kenal pasti benda itu ringan atau berat. Oke, maka itu kita katakan sebagai sifat fisik bagi jirim. Oke, dalam gambar slide kita ada tunjuk di sana solid, liquid, and gas ya, ataupun pepejal, cecair, dan juga gas. Inilah 3 bentuk jirim itu ya. Oke, cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Oke, takat didih air ialah 100 derajat Celsius. Cecair yang berbeza. Coba kamu bagi contoh, cikgu, cecair yang berbeza di sekeliling kamu, di rumah kamu. Ya, selain daripada air. Milo ya. Kopi. Lagi. Oke, minyak. Ada contoh-contoh lain lagi lah yang kamu boleh sebutkan kan. Oke, pemegang periuk diperbuat daripada penebat haba seperti plastik. Oke. Jadi, ini membolehkan kita apa? Memegang periuk tersebut semasa memasak. Penebat haba ya maksudnya, yang boleh mengurangkan pengaliran haba. Oke. Tadi takat didih, di sini pula penebat ya. Oke, seterusnya periuk diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Oke. Kenapa diperbuat daripada logam? Karena merupakan konduktor. Konduktor ini berlawanan dengan penebat. Cepat haba mengalir melaluinya. Ya, jadi bila cepat, maka apabila kita memasak, maka masakan itu akan jadi cepat masak. Oke. Gula boleh melarut dalam air kopi. Kenapa gula boleh larut di dalam air kopi? Itu sifat dia. Ya, dia bolehlah larut. Oke. Seterusnya, takat lebur ais ialah suhu tetap ais ketika berubah menjadi cair. Kalau cecair itu, kalau ais itu dalam keadaan beku, maksudnya dia masih takat beku lah. Tapi bila dia sudah berubah menjadi cecair, pada suhu berapa dia berubah? Itulah kita katakan sebagai takat lebur.
Oke, sifat kimia pula. Mari kita lihat sifat kimia. Oke, sifat kimia sesuatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Oke, sebagai contoh. Oke, serbuk kopi, ya, apabila kita kunyah, dia rasa pahit, kan? Oke, apabila kita bancuh kopi itu bersama dengan susu dan juga gula, apa yang berlaku kepada rasa kopi tadi? Adakah dia masih pahit? Oke, jadi sudah tentulah telah berlaku perubahan. Nah, sebab dia sudah bergabung kopi, gula dengan susu. Oke, sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Oke, contoh yang cikgu bagi tadi kopi itu contoh mudah lah, yang kita boleh lihat di rumah ya. Bagaimana perubahan kimia bahan itu berlaku. Oke, yang kedua pengaratan. Oke, pengaratan berlaku kepada besi apabila terdedah kepada air dan udara. Nah, ini semua sedia maklum lah kan. Nah, cikgu rasa tidak ada yang tidak pernah lihat benda yang berkarat atau betagar. Istilah kita sini betagar. Ya. Nah, besi kalau terdedah kepada air dan udara maka dia akan berkarat. Oke. Petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Nah, ini contoh lagi ya. Oke, mengelaskan bahan. Oke, bahan di sekeliling kita kelaskan kepada perkara berikutlah. Oke, ketumpatan. Ya, ketumpatan. Seterusnya takat lebur, takat didih, dan juga keterlarutan. Ya. Macam mana kita kelas dia yang berdasarkan ketumpatan? Nah, yang mana lebih tumpat akan berada di dasar, yang kurang tumpat akan terapung. Oke, nah, kita lihat seterusnya ya. Oke, apa makna ketumpatan? Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Oke, ketumpatan boleh menentukan kebolehan sesuatu bahan itu terapung dan tenggelam. Oke, bahan yang kurang tumpat akan terapung manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Nah, ini kamu paham lah ya. Kalau dia terapung bermaksud dia kurang tumpat. Kalau tenggelam, maknanya dia lebih tumpat berbanding bahan yang tenggelam tadi. Sebagai contoh, minyak kurang tumpat daripada air. Oleh itu, minyak akan terapung. Oke, contoh bahan yang dikelaskan mengikut ketumpatan ya. Nah, campuran gliserer dan air ya. Nah, kita kena ada dua bahan lah di sini ya, baru boleh buat perbandingan. Nah, tidak boleh satu bahan saja. Oke, apabila kita campurkan gliserol dan air, kita dapati gliserol ini lebih tumpat. Air ini kurang tumpat. Bermakna gliserol ini akan berada di atas atau di bawah. Oke, semua benda yang lebih tumpat akan berada di bawah, manakala yang kurang tumpat ini akan berada di atas. Oke, jadi boleh perhatikan contoh yang kedua, 3 dan juga yang keempat. Oke. Nah, jadi perhatikan di sekeliling kita lah, di rumah kita kan. Nah, kita boleh nampak ya. Nah, maknanya apabila kita buat perbandingan ketumpatan mesti ada 2 atau lebih bahan, tidak boleh satu ya. Oke. Oke, takat lebur dan takat didih ya. Oke, ini seperti yang cukup terangkan tadi. Oke, ini yang kedua kalau dia didih. Oke, jadi jirim juga boleh dikelaskan berdasarkan takat lebur dan takat didih sesuatu bahan. Oke, sebagai contoh di sini dalam jadwal 5.2. Oke, air takat lebur dia kosong, mendidih dia 100. Maknanya bila kosong derajat Celcius dia akan melebur. Oke, kalau sampai 100 dia akan mendidih. Nah, tengok pula alkohol, oke, kuprum dan juga oksigen. Oke, takat lebur dia berbeza. Oke, kuprum memerlukan suhu sehingga 2000 ya. 562 derajat Celcius untuk cair ataupun mendidih lah, dia menggelegak. Nah, tapi untuk dia lebur cuma perlukan 1085 derajat Celcius. Alkohol pula, oke, dia melebur pada suhu yang sangat
rendah. Begitu juga dengan oksigen. Oke, keterlarutan. Apa pula makna keterlarutan? Oke, kebolehan sesuatu bahan melarut dalam pelarut dan membentuk larutan. Oke, apabila kita buat menyentuh tentang keterlarutan, mesti ada dua perkara ya. Oke, satu bahan, satu lagi pelarut. Contoh gambar ini gula kan. Oke, pelarut dia ialah air panas ataupun air kopi. Tidak ada bahan, tidak ada pelarut, maka keterlarutan tidak akan berlaku. Oke, jadi keterlarutan suatu bahan bergantung kepada ciri-ciri fisik dan juga kimia bahan pelarut. Oke, apabila oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza, jirim juga boleh dikelaskan mengikut keterlarutan bahan. Sebagai contoh, kita boleh melarutkan gula. Oke, gula bahan larut ke dalam air kopi, yaitu pelarut untuk diminum, seperti yang cikgu terangkan awal tadi. Oke, jadi untuk hari ini saja cikgu terangkan. Oke, cikgu tidak ambil tajuk 5.2. Nanti kita akan sentuh pada sesi PDPR akan datang. Oke, jadi semoga apa yang cikgu sampaikan pada pagi ini sedikit sebanyak membantu Anda untuk memahami jirim dalam alam. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum.